kamu, persempadanan negara ketika COVID-19 tidak ditutup secara mendadak di negara Malaysia. Persempadanan negara telah berlaku secara berperingkat dan mudah difahami melalui peta alir di bawah. Kronologi penutupan persempadanan negara Malaysia bermula apabila pergerakan pada awalnya hanya dilarang kepada beberapa buah negara, terutamanya negara China dan Singapura yang merupakan pembawa aktif bagi virus COVID-19. Seterusnya, pada 18 Mac 2020, satu order baru telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Movement Control Order atau PCOP, yang meletakkan larangan terhadap rakyat Malaysia untuk ke luar negara maupun rakyat luar negara untuk ke Malaysia atau dikenali sebagai penutupan sepenuhnya sempadan. Penutupan ini berlanjutan sehingga 1 Mei 2020. Dalam masa yang sama telah berlaku PKPB, iaitu pergerakan bersyarat, dan beberapa aktiviti ekonomi mula dibenarkan beroperasi setelah 1 Mei. Secara rasminya, pembukaan semula sempadan negara bermula pada 1 April 2022 apabila pengembara maupun orang awam yang hendak keluar negara telah dibenarkan dengan syarat memiliki sijil telah mendapat suntikan vaksinasi bagi COVID-19. Begitulah kronologi ringkas bagi persempadanan negara ketika COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang keadaan sektor kesihatan sebelum COVID-19 pada tahun 2018 dan juga 2019. Ada 3 isi penting, iaitu yang pertama kadar kematian, bilangan hospital dan katil, dan juga penempatan pekerja sektor kesihatan. Yang pertama adalah kadar kematian setakat 2018 dengan juga 2019. Jika kita lihat di sini, 2018 kematian adalah sebanyak 172,031 kematian, dan pada tahun 2019 sebanyak 174,254 kematian. Seterusnya adalah kadar kematian dunia pada tahun 2018 sebanyak 57.35 million, dan juga kadar kematian dunia pada tahun 2019 iaitu sebanyak 57.94 million. Dan statistik ini adalah merupakan perbandingan kadar kematian pada tahun 2018 dan juga 2019. Jika kita lihat di sini, pada tahun 2018 dengan juga 2019 hanya terdapat sedikit perubahan. Kesimpulan kecil daripada data-data tersebut, menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, sebanyak 173,746 kematian dicatatkan pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2018 sebanyak 172,031 kematian. Ini menunjukkan bahawa peningkatan kadar kematian hanya sebanyak 1% sahaja. Begitu juga kadar kematian dunia yang hanya mengalami sedikit sahaja peningkatan, iaitu 57.43 bilion pada tahun 2018 kepada 57.94 bilion pada tahun 2019. Menurut World Health Organization, punca kematian adalah disebabkan penyakit tidak berjangkit yang mempengaruhi 55% daripada 55.4 juta kematian pada tahun 2019. Seterusnya adalah bilangan hospital dan katil pada tahun 2018. Bilangan hospital pada tahun 2018 adalah sebanyak 135 hospital dan bilangan katil adalah 37,609. Bagi institusi perubatan khas ialah bilangan adalah 9 di Malaysia dan bilangan katil adalah 4,815. Itu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan hospitalnya adalah 10 dan bilangan katilnya adalah 4,187. Jadi jumlah besarnya adalah sebanyak 154 hospital dan juga sebanyak 46,611 katil.
kita bandingkan dengan pada tahun 2019, bilangan hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ada sebanyak 135 dan bilangan katil adalah 38,131 katil. Dan di bawah institusi perubatan khas adalah sebanyak 9 dan juga katilnya ada 4,805. Bukan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebanyak 10 dan juga katilnya adalah 4,052. Jadi jumlah besar bagi bilangan hospital adalah 154, sama seperti tahun 2018, dan juga bilangan katil adalah 46,988, mempunyai peningkatan katil. Seterusnya adalah penempatan pekerja sektor kesihatan bagi doktor pada tahun 2018. Bagi sektor awam, di bawah KKM adalah sebanyak 43,052 doktor. Bukan KKM adalah 3,457. Jadi jumlahnya adalah 46,509. Bagi dalam sektor swasta, doktor adalah sebanyak 14,649. Dan jumlah besarnya adalah 61,158. Jika kita bandingkan dengan pada tahun 2019, sektor awam di bawah KKM adalah 48,478, bukan KKM adalah 3,651. Jumlahnya adalah 52,129. Di bawah sektor swasta adalah sebanyak 15,457 dan jumlah besarnya adalah 67,586 doktor. Seterusnya penempatan pekerja sektor kesihatan iaitu jururawat pada tahun 2018. Sektor awam di bawah KKM adalah sebanyak 65,153 orang. Bukan KKM adalah sebanyak 6,346 dan jumlahnya adalah 71,459. Manakala di bawah sektor swasta adalah sebanyak 34,874 dan jumlah besarnya adalah 106,373. Dan jika dibandingkan pada tahun 2019, sektor awam jururawat di bawah KKM adalah 65,819, bukan KKM adalah 5,959 dan jumlah besarnya adalah 71,778. Manakala di bawah sektor swasta adalah 35,970 orang jururawat dan jumlah besarnya adalah 107,748. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan daripada saudari Sarah Sufia yang berfokus kepada keadaan sektor kesihatan semasa COVID-19. Dalam menganalisis keadaan sektor kesihatan semasa COVID-19 ini, saya telah mendapati 4 isu utama yang boleh membantu kita untuk memahami keadaan sektor kesihatan semasa COVID-19. Perspektif yang pertama yang akan saya bincangkan adalah penempatan pesakit. Perspektif yang kedua pula ialah kemudahan-kemudahan yang disediakan kepada pesakit dalam sektor kesihatan. Perspektif yang ketiga yang akan kita telusuri adalah peningkatan pesakit luar dan dalam, sama ada peringkat global maupun peringkat negara Malaysia. Dan perspektif yang terakhir akan kita lihat adalah penempatan kaki tangan dalam sektor kesihatan semasa COVID-19 yang berfokus kepada tahun 2020 dan 2021. Bagi penempatan pesakit, pada tahun 2020, sebanyak 152 institusi awam dan swasta telah diisytiharkan sebagai pusat kuarantin. Hal ini adalah bertepatan di bawah Seksyen 2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1988 atau dikenali sebagai Akta 342 dalam Perlembagaan Persekutuan. Penempatan bagi pesakit bukan hanya berfokus kepada hospital, tetapi stesen-stesen ini juga terletak di dewan-dewan masyarakat, hotel-hotel yang dipilih
dan sebagainya. Setiap negeri telah diperuntukkan sekurang-kurangnya satu stesen, iaitu jumlah minimum di Perlis dan jumlah maksimum di Sabah sebanyak 24 stesen. Sedikit penambahan tentang Akta 342, ia dikenali sebagai Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit di Kawasan Tempatan Jangkitan pada tahun 2020. Penempatan pesakit ini telah diperuntukkan di bawah sub bidang jagaan kesihatan sejagat. Meninjau daripada perspektif kemudahan yang telah disediakan, kita berfokus kepada jumlah katil yang diperuntukkan. Pada tahun 2021, sejumlah 29,835 buah katil telah diperuntukkan di seluruh pusat kuarantin negara, iaitu sebanyak 132 pusat kuarantin. Jumlah ini telah menepati 61% daripada jumlah keseluruhan PKRC di seluruh negara. Baiklah, selain daripada peruntukan katil, telah berlaku peningkatan dalam kemudahan unit rawatan rapi, di mana jumlah unit rawatan rapi pada tahun 2021 telah mencapai 1,611. Jumlah katil unit rawatan rapi ini juga diperuntukkan berikutan dengan jumlah kematian yang meningkat. Baiklah, kita pergi pula kepada bantuan alat pernafasan. Bantuan alat pernafasan juga meningkat sebanyak 33.2% daripada jumlah yang sedia ada, di mana dapat kita simpulkan bahawa dalam kemudahan katil, unit rawatan rapi dan alat bantuan pernafasan, ketiga-tiganya mengalami peningkatan setakat tahun 2021. Dalam memahami keadaan sektor kesihatan semasa COVID-19, perspektif ketiga pula dikemukakan melalui peningkatan kemasukan pesakit baru di unit rawatan dunia. Pada sukuan pertama pada tahun 2020, sebanyak 181,556 kes unit rawatan baru telah dilaporkan. Ini menunjukkan jumlah peningkatan pesakit luar yang diakibatkan oleh wabak yang melanda dunia. Seterusnya, tidak terkecuali Malaysia juga telah mengalami penerimaan kemasukan pesakit baharu, iaitu sebanyak 8,831 orang pesakit luar yang disebabkan oleh virus COVID-19. Melalui kedua-dua dapatan pada tahun 2021 ini, peningkatan telah berlaku dalam jumlah pesakit yang menerima rawatan di sektor kesihatan semasa COVID-19 melanda dunia. Bagi tahun 2021 pula, jumlah akhir pesakit pada waktu kemuncak ini adalah sebanyak 275,841,809 telah direkodkan di dunia sehingga sukuan ketiga tahun 2021. Manakala pembahagian bagi negara Asia pula telah mencapai sebanyak 1,88,954 orang yang telah menerima unit rawatan di sektor kesihatan yang berkaitan. Bagi negara Malaysia pada tahun 2021 juga menunjukkan satu angka yang besar, iaitu sebanyak 217,781 orang telah disahkan dijangkiti oleh COVID-19 ini, yang menyebabkan lambakan pesakit di seluruh pusat kuarantin negara. Melalui data 2021 dan 2022 ini, dapat kita fahami bahawa perspektif ketiga telah menunjukkan keadaan sektor kesihatan di Malaysia telah menerima lambakan penyakit sejak tahun 2020 dan 2021. Meninjau perspektif keempat, iaitu penempatan pekerja sektor kesihatan, saya telah mengambil dua sampel dalam memahami sektor kesihatan semasa COVID-19 ini, iaitu sampel pertama, saya menggunakan bilangan doktor yang berdaftar
Dan yang kedua adalah bilangan jururawat yang berdaftar di Malaysia setakat tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, doktor yang berdaftar adalah sebanyak 73,996 orang, manakala pada tahun 2021 pula menunjukkan penurunan kepada 62,536 orang doktor. Melalui angka ini, berlaku penurunan sebanyak 11,436 orang doktor di seluruh negara. Hal ini adalah diakibatkan pembukaan persempadanan negara yang membolehkan berlakunya imigran tenaga kerja mahir ke luar negara. Baiklah, bagi jururawat pula, bilangan jururawat pada tahun 2020 adalah sebanyak 109,921 orang, manakala pada tahun 2021 pula kita melihat sebanyak 115,230 orang jururawat telah berdaftar, sama ada di bawah sektor awam maupun sektor swasta. Ini menunjukkan jumlah peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 5,309 orang jururawat. Ini menunjukkan bahawa dalam sektor kesihatan telah berlaku sedikit peningkatan sumber tenaga kerja yang membolehkan untuk membantu sektor ini mengawan COVID-19 yang melanda. Dalam sektor kesihatan ini juga kita melihat peruntukan pelanjawan kesihatan juga telah meningkat daripada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 2018 dan 2019, di mana pada tahun 2020 dan 2021 belanjawan untuk sektor kesihatan adalah sebanyak 31,941,504,300. Peningkatan jumlah kematian juga telah meningkat pada sukuan pertama pada tahun 2020, di mana melalui sektor kesihatan jumlah ini merupakan jumlah terburuk dalam 10 tahun yang terakhir. Pada tahun 2020, sukuan pertama sebanyak 3,803 jumlah pesakit COVID-19 telah meninggal dunia, yang tidak termasuk kepada meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Hal ini terus meningkat pada sukuan pertama tahun 2021, di mana sebanyak 2,04,176 orang telah meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19. Angka peningkatan kematian ini merupakan antara yang terburuk dalam sektor kesihatan. Pandemik COVID-19 telah mengatasi wabak penyakit berjangkit lain yang pernah merebak di negara kita sebelum ini, misalnya SARS atau SARS, H1N1 dan MERS-CoV atau MERS-CoV dari segi skala dan magnitude. Dalam erti kata lain, COVID-19 merupakan penularan penyakit berjangkit terburuk di Malaysia sejak selesema Spanyol atau Spanish flu pada tahun 1918. Yang mengakibatkan 36,387 kematian berbanding dengan 34,644 kematian pada zaman Tanah Melayu. Sektor kesihatan di Malaysia telah berubah dan berhadapan dengan cabaran yang baharu setelah menularnya wabak COVID-19 bermula pada awal tahun 2020 yang lepas. Akan tetapi, Malaysia telah berjaya meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan menunjukkan prestasi sistem penjagaan kesihatan yang baik berbanding dengan banyak negara berpendapatan sederhana yang lain. Oleh itu, selain kemunculan semula penyakit berjangkit, kemunculan penyakit berjangkit baharu seperti COVID-19 ini telah memberi tekanan baharu kepada fungsi kesihatan awam, mekanisme kesiapsiagaan dan kapasiti rawatan dengan peningkatan penggunaan hospital awam, pusat pengasingan dan klinik kesihatan primer semasa kemuncak pandemik COVID-19. Pertama sekali, wabak COVID-19 telah memangkin kepada peningkatan fasiliti kesihatan dan penggunaan fasiliti.
Sebagai contoh, bilangan hospital Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada tahun 2021 adalah sebanyak 146 buah hospital yang terdiri daripada 135 buah hospital dan 11 lagi buah institusi perubatan khas dengan bilangan katil masing-masing sebanyak 39,263 dan 5,586 katil. Menurut jadual 1.6 dalam laporan tahunan KKM 2021 ini, bilangan bagi salah satu fasiliti kesihatan atau secara spesifiknya, bilangan katil rasmi telah meningkat daripada 44,117 pada tahun 2020 kepada 44,849 pada tahun 2021. Di mana pada tahun 2021, bilangan katil rasmi tersebut di hospital adalah sebanyak 39,263 buah, manakala di institusi perubatan khas adalah sebanyak 5,586. Di samping itu, kadar penggunaan katil atau bed occupancy rate juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, BOR adalah sebanyak 64.72%, kemudian meningkat pula pada tahun 2021 menjadi 77.52%. Menurut jadual 1.6 dalam laporan tahunan KKM 2022 iaitu pada tahun seterusnya, bilangan hospital KKM telah meningkat kepada 148 buah. Kemudian bilangan katil rasminya juga kian meningkat lebih banyak iaitu sebanyak 45,167, di mana 39,581 di hospital dan selebihnya adalah di institusi perubatan khas. Namun demikian, peratusan BOR telah menurun daripada 77.52% kepada 69.01%. Yang kedua, penularan wabak COVID-19 juga telah memanggil kepada wujudnya pendigitalan norma baharu atau pasca COVID iaitu aplikasi MySejahtera. Apabila wabak COVID-19 melanda Malaysia mulai Februari 2020, KKM telah memulakan usaha pengesanan kontak rapat pesakit COVID-19 secara manual. Akan tetapi, usaha yang dijalankan oleh para pegawai kesihatan ini sangat membebankan dan memerlukan kos yang amat tinggi. Oleh yang demikian, dalam usaha meringankan beban KKM, inisiatif MySejahtera telah dibangunkan oleh KKM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara atau MKN, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau MAMPU dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. MOSTI. Aplikasi ini telah dilancarkan pada April 2020 selepas pengujian perintis dilaksanakan dan mengambil masa 8 bulan sahaja untuk dibangunkan. Fungsi utama aplikasi mudah alih ini ialah pengesanan kontak rapat pesakit COVID-19 melalui MySejahtera Check-in. Fungsi ini mudah digunakan, mesra pengguna dan selaras dengan norma baharu yang memerlukan rakyat Malaysia mengimbas kod QR sebelum memasuki sebarang premis dan memberikan butiran peribadi bagi memudahkan usaha pengesanan kontak. Aplikasi ini dibangunkan dengan menggunakan ciri Deep Logic yang mengambil kira semua pemboleh ubah yang disediakan dan diserahkan oleh KKM bagi memudahkan proses pengesanan kontak tersebut. Aplikasi mudah alih ini juga mempunyai fungsi untuk mengenal pasti status risiko penyakit COVID-19 melalui penilaian kesihatan kediri dan membolehkan pengguna memantau zon hotspot COVID-19 melalui hotspot tracker, terutamanya jika terdapat kes positif dalam radius 1 km berhampiran dengan lokasi mereka berpandukan GPS. Selain itu, MySejahtera merupakan satu saluran informasi yang digunakan oleh KKM untuk mewar-warkan sebarang pengumuman dan maklumat baharu tentang COVID-19 dan pusat-pusat kesihatan yang menawarkan ujian saringan COVID-19 berdasarkan lokasi semasa mereka. Setakat ini, sebanyak 75% penduduk di Malaysia telah mendaftar dan menggunakan aplikasi MySejahtera membuktikan kepercayaan komuniti dan pemegang taruh kepada aplikasi ini dan memacu ke arah membina corak pemikiran digital di kalangan rakyat Malaysia. Sebanyak 15 hingga 35% kes COVID-19 telah dikesan. Melalui fungsi check-in, MySejahtera juga telah memudahkan pengesanan segera kontak rapat pesakit COVID-19 melebihi 90% dan memperkasakan rakyat untuk menilai kesihatan kediri. Pada peringkat global pula, sektor kesihatan di seluruh dunia juga lebih kurang sama di mana mereka turut mengalami tekanan yang besar dan beberapa perubahan yang signifikan. Oleh itu, beberapa perubahan dan cabaran ini telah memberi impak
berdampak terhadap sektor kesihatan secara global. Walau bagaimanapun, perubahan ini mungkin berbeza mengikut negara dan kawasan yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Pertama sekali, wabak COVID-19 juga memangkin kepada pemulihan sistem kesihatan di mana kapasiti tenaga kesihatan ditingkatkan dengan cara melakukan pelaburan dalam latihan dan pembangunan profesional untuk meningkatkan keupayaan dan jumlah tenaga kesihatan, termasuklah doktor, jururawat dan kaki tangan kesihatan yang lain. Hal ini kerana berlakunya kekurangan kaki tangan hospital semasa pandemik. Cabaran merawat pesakit COVID-19 ketika pandemik berterusan menyebabkan kekurangan kaki tangan yang serius di beberapa buah negara. Seterusnya, pendigitalan dan teknologi kesihatan juga turut dibangunkan dengan lebih mampan di peringkat global di mana aplikasi kesihatan dikembangkan dan rekod elektronik kesihatan telah dimanfaatkan dengan lebih meluas. Misalnya di Amerika Syarikat, terdapat aplikasi yang dikenali sebagai Walgreens di mana Walgreens ini membantu penggunanya bagi membuat temujanji untuk ujian saringan COVID-19, memeriksa status vaksinasi dan mendapatkan maklumat kesihatan terkini. Selain itu, terdapat juga aplikasi COVID Alert NY atau New York yang dicipta untuk penduduk New York yang membolehkan pengguna menerima amaran jika mereka telah terdedah kepada seseorang yang telah dijangkiti COVID-19. Dan aplikasi ini dibangunkan dengan teknologi pengesan kontak Bluetooth. Akhir sekali, kerjasama antarabangsa juga telah dilaksanakan dalam membendung dan mengekang isu-isu kesihatan global. Pada 25 hingga 29 Oktober 2021 yang lalu, Mesyuarat Jawatankuasa Serantau Pasifik Barat, pejabat WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia ke-72 telah dilaksanakan. Semasa sesi tersebut, Jawatankuasa Serantau Pasifik Barat sebulat suara mencalonkan Malaysia sebagai naib presiden bagi Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-75 Mei 2022. Malaysia telah menyampaikan beberapa intervensi, antaranya termasuklah school health, tuberculosis, NCD and aging, traditional and complementary medicine, health security, AMR and COVID-19 and WHO's sustainable financing semasa sesi perbincangan teknikal. Seterusnya, pada 22 Julai 2022, telah berlangsungnya satu persidangan khas atas talian bagi mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN bagi topik bertajuk Asian COVID-19 Response After 1 Year. Objektif mesyuarat ini adalah untuk membincangkan, berkongsi maklumat dan pengalaman di kalangan anggota ASEAN bagi usaha-usaha mengatasi COVID-19. Seiring dengan Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN yang lain, Menteri Kesihatan Malaysia secara khususnya telah berkongsi pengalaman dan perkembangan implementasi program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan dan juga berkenaan dengan surveillance genomik bagi SARS-CoV-2. Dalam mesyuarat ini juga dibincangkan tentang penyelidikan dan kapasiti makmal serta pembangunan protokol kesihatan ASEAN bagi menyokong pasca pemulihan COVID-19 di rantau ini. Implikasi terhadap pendapatan negara. Sektor kesihatan dianggap penting terhadap pendapatan negara kerana sektor kesihatan adalah antara sektor terbesar yang menyumbang kepada KDNK. Kerajaan juga memperuntukkan RM30 juta kepada sektor kesihatan supaya sektor kesihatan dapat menyediakan latihan dalam perkhidmatan yang khusus kepada anggota perkhidmatan kesihatan. Pada tahun 2008, World Health Organisation telah mengatakan bahawa Malaysia hanya memperuntukkan 3/4% KDNK berbanding dengan negara perindustrian sebanyak 6% dan juga Amerika Syarikat sebanyak 14% yang diperuntukkan KDNK kerana kos medical insurans yang tinggi dengan juga kos perkhidmatan yang tinggi. Pada tahun 2014, sektor kesihatan telah menyumbang RM20 bilion kepada ekonomi negara iaitu dengan mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan sejak 2010. Tetapi ketika kemunculan COVID-19 pada tahun 2020, sektor kesihatan memperuntukkan 4.7% KDNK dan ini dianggap sebagai peratus yang sangat kurang dan juga rendah berbanding negara membangun yang lain. Jadi implikasi terhadap pendapatan negara ialah yang pertama, peningkatan drastik terhadap permintaan rawatan dan juga peningkatan kos perubatan. Yang kedua adalah
menjadi beban kepada rakyat kerana membelanjakan duit yang banyak untuk kos rawatan, dan antaranya adalah rawatan swasta. Yang ketiga adalah kesihatan mental dan sosial, iaitu menjadi cabaran kepada sistem kesihatan dan memerlukan rawatan sokongan. Jadi, apakah inisiatif kerajaan dalam memulihkan kembali ekonomi negara? Kerajaan telah melancarkan kempen beli barangan Malaysia pada tahun 2020 untuk memulihkan ekonomi negara. Pada 17 September 2021, sektor peruncikan telah dibenarkan untuk beroperasi di bawah Pelan Pembangunan Nasional. Ini bagi meningkatkan kembali sektor peruncitan dan juga memulihkan keyakinan pembeli yang terjejas akibat COVID-19. Ini dapat memulihkan, menggiatkan dan juga menghidupkan kembali sektor peruncitan di sesebuah negara untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi, apakah kesan daripada KBBBM? KBBBM iaitu kempen beli barangan Malaysia dapat mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, dapat memulihkan dan juga meningkatkan perkembangan ekonomi dan juga dapat menyokong perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Hasil jualan daripada kempen beli barangan Malaysia akan dikutip oleh kerajaan dalam bentuk cukai untuk membina kembali infrastruktur yang baru dan juga menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Ini juga dapat meningkatkan belanja sektor kesihatan bagi membeli peralatan perubatan yang baru, mengadakan pusat khas COVID-19 dan juga vaksin. Kerajaan telah memperuntukkan RM20 juta untuk menjayakan kempen ini, dan juga kempen ini bukan sahaja tertumpu pada sektor pembuatan, malah tertumpu juga pada sektor-sektor yang lain seperti sektor kesihatan yang menawarkan perkhidmatan dan juga produk. Contoh produk buatan Malaysia yang pertama, peranti perubatan, ubat-ubatan, peralatan perlindungan peribadi seperti sarung tangan dan pelitup muka. Kesimpulannya, KBBM iaitu kempen beli barangan Malaysia adalah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di Malaysia dan mensejahterakan rakyat dengan menggunakan produk tempatan sendiri. Landscape pendidikan di negara kita telah mengalami beberapa perubahan sejak berlakunya penularan wabak COVID-19. Impaknya begitu besar dan sangat memberi kesan kepada pelajar-pelajar dan tenaga pengajar generasi masa kini. Segalanya bermula dengan penutupan sekolah-sekolah dan beberapa institusi-institusi pendidikan yang lain. Menurut laman pemantauan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, Malaysia tergolong dalam kalangan sekumpulan negara yang paling lama menutup sekolah. Kesan daripada hal ini, pengajaran dan pembelajaran akhirnya secara rasmi dijalankan di rumah masing-masing. Perkara ini dinamakan sebagai PDPR. Namun begitu, keberkesanannya sangat minimum apabila wujudnya masalah ketiadaan gadget dan talian internet dalam kalangan murid-murid. Seterusnya, mereka tidak mempunyai suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. Hal ini sehinggakan kajian menunjukkan 80% sahaja murid yang hadir dalam PDPR. Itu pun dalam kadar keberkesanan yang berbeza. Akibatnya, kini telah terhasilnya generasi yang tersisih daripada menjalani pendidikan formal. Mereka kehilangan peluang belajar yang sempurna dan efektif. Malahan, sebahagiannya langsung tidak menjalani apa-apa pembelajaran dalam tempoh pandemik COVID-19. UNESCO menamakan generasi mereka sebagai The Lost Generation atau generasi yang hilang. Tambahan lagi, terdapat kajian yang dilakukan oleh United Nations Children Fund atau Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan United Nations Population Fund atau Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap keluarga miskin di Bandar Lembah Kelang mendapati jumlah pelajar yang kembali ke sekolah menurun ketika ia dibuka semula pada bulan Julai tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi, walaupun banyak isu dan permasalahan khusus yang berlaku, negara kita tetap berusaha untuk membina semula pendidikan negara. Banyak rancangan dan garis panduan dalam pembangunan semula pendidikan pasca COVID-19 telah diterbitkan oleh organisasi-organisasi antarabangsa seperti UNESCO, UNICEF, WHO, World Bank dan lain-lain. Banyak rancangan dan garis panduan bersifat terperinci menggariskan tindakan yang perlu diambil di peringkat kerajaan pusat, pengurusan pendidikan di lokaliti,
dan sekolah. Alternatif dan kriteria telah diberikan dengan jelas untuk menghadapi pelbagai kemungkinan, semuanya dalam rangka memastikan pendidikan tetap berjalan dalam apa jua keadaan. Cara-cara membuat pemulihan pendidikan juga dibuktikan dengan jelas. Kita hanya perlu mengambil dokumen-dokumen ini dan menyesuaikan dengan keadaan negara kita. Antara inisiatif yang berkesan dan telah memberi manfaat kepada golongan pelajar atau murid-murid sehingga kini adalah mewujudkan TV pendidikan yang dikenali sebagai Didik TV. Menurut mantan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razikidin, ketika Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dilaksanakan, KPM sudah pun mempunyai 11 jam TV pendidikan bermula di TV OK RTM, kemudian di Astro dan kini di NTV7. Selain itu, KPM juga memfokuskan kepada penyediaan dan melatih golongan pendidik agar mempunyai kepakaran dalam menyampaikan pembelajaran secara digital. Kepakaran guru dalam pendidikan digital perlu diberi tumpuan supaya mereka cakna dan mahir dalam penggunaan teknologi. Hal ini juga supaya negara kita seiring dengan negara-negara lain yang sudah memulakan lebih awal pendidikan pendigitalan mereka.